Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam berbau wang kalau ada Dr. Niki. Kan. Hari ini kembali dalam program Bijak Wang, Bijaksana, Bijak Sini bersama dengan pakar perundi keuangan Dr. Niki Syuhada. Selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Hari Raya, maaf saya batin dan salam kemerdekaan ya. Kita baru je menyambut kemerdekaan Malaysia. Yang ke-55 tahun. Ya. Dan hari ini topiknya dikabarkan kita bawa soalan minggu lepas. Ya. Tentang kemerdekaan juga, tetapi apakah kemerdekaan dari segi keuangan? Ya. Okey, silakan Doktor. Itu tadi saya ada tanya dekat Facebook, rakan-rakan Facebook saya dan fanpage saya ya. Dan juga semua pendengar-pendengar, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya ada tanya tadi tau, kemerdekaan untuk negara kita. Kemerdekaan untuk negara kita tu bermaksud kita ni dilepaskan daripada penjajahan ya. Tiada siapa yang nak takluk kita kan. Kita adalah suatu negara yang bebas untuk menentukan masa depan kita. Jadi itu bermaksud kemerdekaan negara. Dalam konteks bijak wang, bijaksana, bijak sini untuk kita semua, apa dia kemerdekaan kewangan untuk diri kita ni? Apa maksudnya? Dan kalau boleh nanti telefonlah kita secara live untuk memberikan pendapat anda mengenai apa dia kemerdekaan kewangan. Okey, taliannya saya nak bagi tahulah ni. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan kita waktu ini, Doktor. Baik, talian anda boleh hubungi 0326927939 berbicara sendiri secara langsung dengan Dr. Niki Syuhada. Dan juga boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami dengan cara yang bernama Radio 24, juga Facebook Dr. Niki sendiri. Baik. Mungkin kita boleh teruskan perbincangan. Sebab minggu lepas ada yang kata, kita belum merdeka lagi bila kita terpaksa bergantung dengan orang lain dari segi keuangannya, bergantung kalau kita tak buat kerja tu, kita tak ada duit. Jadi itu belum benar-benar mereka. Betul. Itu soalan minggu lepas saya ulang. Ya, betul. Okay. Ya, betul. Katanya begitu betul. Sebab apa? Kemerdekaan kewangan ini, definisi dia kan. Definisi dia yang sebenarnya lah adalah apabila pendapatan kita, pendapatan seseorang itu, ya, bukan pendapatan biasa-biasa, tapi pendapatan pasif. Kalau kita masih lagi aktif, kena keluar bekerja, kena buat sesuatu untuk bekerja, untuk mendapatkan pendapatan tu, dia tak kira. Refa ya, tak kira. Yang dia kira adalah pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni bermaksud apa? Tak payah buat kerja pun, duit itu akan masuk dalam akaun. Macam seronok je dengar kan. Tapi ini akan terjadi kepada kita jika kita bijaksana dan bijak sini. Jadi kita nak tengok pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah kerja tak kerja, duit tetap masuk bulan-bulan. Dan ini terjadi pada ramai orang di luar sana sebenarnya yang mendapat pendapatan pasif. Okey, bagaimanakah pendapatan pasif ini didapatkan? Pertama, kalau kita pernah dengar royalty. Kan macam penyanyi. Macam Azra Noran dia ada royalty buku. Ada royalty buku, penulis ya, penulis skrip, penulis, orang seni. Mereka buat sesuatu sekali sahaja. Contoh dia katalah mencipta lagu tu sekali sahaja. Tetapi every time orang guna lagu dia tu, dia dapat bayaran royalty. Itu maksud dia buat kerja, tak buat kerja, duit tetap masuk dalam akaun. Cuma amount dia tu kita tak tahu berapa amount lah. kita tak tahu berapa lah. Tapi kalau satu lagu boleh dapat sekian-sekian, 10 lagu mungkin lebih banyak lah kan. Lebih banyak lagu yang top, lebih banyak lagu yang hit, memanglah mendapat kemerdekaan kewangan. Itu bijak. Kenapa kita mengumpul pendapatan kita dan kita lihat hari ini saya mula tanam usaha, tetapi akan datang berpuluh-puluh tahun akan datang tetap mendapat hasilnya. Tak perlu buat kerja tapi hasil itu tetap dapat. So contohnya adalah royalty. Satu lagi contoh adalah apabila kita buat pelaburan. Apabila kita melabur hari ini sekali di suatu tempat yang diiktiraf oleh kerajaan dan agama, kita dah letak duit tu di situ, tetapi tiap-tiap kali pelaburan itu mendapat dividen atau mendapat bonus atau mendapat split unit atau apa-apa saja lebihan-lebihan, wang itu tetap masuk dalam akaun kita tanpa kita perlu bekerja. Kerana sekali buat, datang lagi. Ya. Kemungkinan juga ada orang yang buka perniagaan. Perniagaan dah banyak jenis. Kemungkinan perniagaan franchise. Apabila dia franchise, orang franchise masuk, sekali je buat kerja, kemudian bulan-bulan dapat untung daripada franchise. Ya. Sebab tu ramai orang mulakan franchise.
Ya, dan ada juga perniagaan yang dia bina kali pertama, bina sampai besar, dia boleh jual perniagaannya itu. Mungkin juga daripada duit sewa rumah. Ya, ada pandai. aset sewa kat rumah. Mungkin harga orang sewa itu lebih sikit daripada harga yang perlu dibayar dekat bank. So lebih tu boleh ambil. Itu dah panggil pasif. Pasif jika kita tak perlu pergi mengutip dan sebagainya. Mungkin kita dah ada staff, satu sistem untuk mengutip duit dah masuk. Yang mana kita tak perlu buat kerja tapi duit tu masuk. Pandai, Refa dah pandai dah. Okay. Jadi kita boleh bayangkan lagi beberapa cara lain. Ada orang yang macam mereka ada katalah insurance, mereka punya ejen di bawah mereka latih ejen, ejen jadi bagus, jadi terlatih, maka mereka mendapat keuntungan daripada melatih orang-orang yang dah terlatih ini. Juga adalah suatu sistem pasif. Jadi apabila kita mempunyai pendapatan pasif sama banyak atau lebih daripada perbelanjaan diri atau keluarga, maksudnya kita dah merdeka kewangan. Tapi kalau selagi kita perlu bekerja untuk mendapatkan pendapatan ini, kita tak masuk lagi dah dalam golongan merdeka. Merdeka kewangan tak masuk lagi lah. Okey. Dr. Niki, mungkin yang macam kita katalah pendapatan pasif menggunakan dari segi bakat. Contohnya untuk penulisan lirik lagu, novel dan sebagainya. Okey, untuk ada rumah sewa kita kena ada duit yang lebih. Baru kita boleh beli rumah. Okey. Tetapi macam mana dengan orang-orang yang biasa-biasa ni? Macam saya ni kan yang tak berapa nak ada sangat ni. Jadi macam mana kita nak ada pendapatan pasif tu? Sebab apa yang contoh-contoh kita bagi ni sebenarnya orang-orang yang dah ada duit, yang dah kukuh, yang dah stabil. Tapi tak ada beza mereka yang stabil itu juga bermula daripada tempat yang sama di mana awak berada dan orang-orang lain yang kemungkinan Refa kata belum ada. Baru nak bermula. Semua mungkin orang sebenarnya bermula daripada situ. Tak ramai orang yang hanya lahir terus jadi Paris Hilton. Tak ada ramai yang macam tu. Semuanya bermula daripada bawah. Ramai yang bermula pada bawah. Jadi bagus Jadi kita buka dulu minda kita apa dia itu kemerdekaan kewangan. Okey, baik, mungkin kita ada pemanggil waktu ni. Kita terima pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Mas, saya daripada Ceras. Okey, Puan Mas, teruskan dengan soalan. Okey, saya bukan nak bertanya ya. Saya nak berkongsi apa yang saya ada. Macam tadi, cakap tadi, apa macam yang berpendapatan rendah ni takkan rasalah pendapatan pasif ni kan. Tapi untuk saya umur saya dah 41. Tapi daripada dulu saya kerja setakat jadi seorang kerani saja. Tapi sebab saya menyimpan, memang saya daripada saya belajar pada mak saya mak saya hanya jual kuih apa semua, tapi dia masih boleh menyimpan duit kan. Jadi kita orang adik-beradik dah dididik untuk berjimat cemat apa semua. Dan alhamdulillah sekarang ni wawasan 2020 tengah kira dividen yang bakal diorang beri. Dan apabila yang saya dapat tahu dia ada 6.6% dia akan bagi. Dan alhamdulillah saya bakal mendapat dividen dalam RM10,000. Wow. Walaupun bagi Dr. Niki mungkin ini amount yang kecil Doktor tak ada. Bagi Dr. Niki. Dr. Niki bagi Dr. Niki kecil, bagi saya besar. Itu subjektif. Yang kerja setakat seorang kerani dan saya dah mampu sebenarnya. Dah 6 tahun saya berhenti kerja. Jadi saya daripada dulu saya memang orang kata saya squeeze saya punya perbelanjaan tu supaya saya dapat menyimpan, sebab target saya satu hari suami saya mesti panggil saya berhenti kerja sebab anak dah membesar. Anak sudah membesar masih nak PSR. Jadi saya memang standby. Bila saya berhenti, saya nak ada sesuatu di dalam akaun saya di mana saya boleh ambil hasil dia. Betul. Jadi itulah yang saya buat selama hari ni. Memanglah orang kata kau ni macam tak ikut peredaran zaman kan, orang start beli baju keluaran baru apa semua, saya tak beli. Jadi saya memang target, saya ada target saya. Saya kata apa saja orang nak bercakap tentang saya, cakaplah sebab dalam kehidupan saya ada target. Okey, baik, terima kasih Puan Mas. Bagus bagus Puan Mas. Siapa kata yang kecil-kecil tak boleh? Kita terima satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Raifah dengan Dr. Niki? Alhamdulillah. Nama saya Najdia. Okey, Puan Najdia. Silakan Puan.
Ya, saya suka sangat mengikuti apa yang Dr. Niki ajar sebab saya dah pun praktikkan setakat yang saya mampu. Alhamdulillah. Misalnya dari segi perlindungan, takaful dan juga simpanan. Saya nak minta nasihat Dr. Niki. Macam nak istiah, saya dah 40 tahun ni, umur saya. Jadi saya ada di waktu yang lampau ada mengambil beberapa loan yang saya perlu jelaskan. Jadi kalau macam pendapatan nak istiah ni sebanyak let's say X amount. Jadi berapa yang macam dengan untuk saya allocatekan yang sebab saya masih berurusan dengan institusi yang saya buat loan tu. Jadi memang ada communication. Jadi yang saya boleh commit untuk beritahu mereka, okey, ini amount yang saya boleh letakkan untuk saya settlekan saya punya loan. Tapi pada waktu sama saya nak juga menyimpan untuk menjana lebih keuangan saya macam dalam bentuk unit amanah yang Dr. Niki ajarkan pada saya yang saya telah cuba terapkan. Boleh tolong minta nasihat doktor? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan Nastia. Okey, sama. Okey, kita terima satu lagi pemanggil baru kita jawab semua soalan itu Dr. Niki, boleh ya? Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, siapa talian? Hello, saya Amir. Ya, Cik Amir. Dari mana Cik Amir? Saya daripada Subang. Okey, silakan Cik Amir berbicara dan bertanya dengan Dr. Niki. Ya, Assalamualaikum Cik Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam ni doktor. Saya tadi duk dengar doktor cakap pasal kemerdekaan kewangan kan. Jadi saya terfikir, betul juga kalau katakanlah kita ni ada pendapatan pasif yang boleh kita gunakan untuk bayar kita punya komitmen kan. Betul. So dia dah jadi satu trend baru untuk kita ada satu prinsip hidup tu kan. Lepas tu saya terfikir, macam mana orang-orang muda ni kan, macam katakanlah dia ni umur 20-an nak ada satu pendapatan pasif tu. Tapi kita fikir betul juga doktor cakap macam kita ada idea untuk menulis lirik ke ataupun apa-apa benda lain kan yang boleh kita gunakan. Dan pelaburan, perniagaan. Pelaburan kan. Cumanya doktor kan, macam contoh, katakanlah mula-mula sebelum kahwin komitmen kita katakanlah 4,000 bulan-bulan komitmen kan. Katakanlah kita pun ada juga passive income 4,000. Adakah kalau katakan lepas ni selepas kahwin dah meningkat. Ada meningkat. Maksudnya komitmen kita telah meningkat. Kan? So, macam mana kita nak, adakah kita nak kena increase juga kita punya passive income? Passive income kena naik lah. Kerana apa? Kemerdekaan kewangan adalah apabila pendapatan pasif sama banyak atau lebih banyak dari perbelanjaan. Kalau pendapatan pasif lebih kurang dari perbelanjaan, makna kita kena naikkan pendapatan pasif itu. Okey. Baik, itu saja soalannya Cik Amir ya? Ya, saya. Okey, terima kasih Cik Amir. Assalamualaikum. Okey. Untuk kemerdekaan, yang sempena kemerdekaan kan, tajuk saya adalah menjadi seorang yang dinamik. Atau kita kata dynamic. Okey. Apabila kita menjadi seorang yang dynamic ya, untuk menjawab Puan Najdiah dan juga berkongsi dengan Puan Mas tadi kan. Kita menjadi dinamik. Bila dinamik maksudnya kita ni sentiasa mengambil suatu tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Ya, apabila kita mempunyai hutang umpamanya lah macam Puan Najdiah tanya jadi tindakan dinamik yang perlu Puan Najdiah ambil adalah untuk menetapkan targetnya. Berapa banyak nak dibayar hutang dan berapa banyak untuk nak disimpan. Rata-rata saya dah beritahu formula Dr. Niki adalah apabila dapat pendapatan tak kira aktif ataupun pasif, separuhkan 50% kita belanja, 50% kita buat simpanan. Okey, yang belanja tu termasuklah untuk bayar hutang. Yang nak dibelanja tu termasuk bayar hutang. Jadi Puan Najdiah, 50% yang puan dapat adalah untuk simpan ke hadapan dan 50% lagi itu termasuk hutang adalah di dalam 50%. Jadi kalau tak cukup, katalah 50% tu alamak tak sempat nak bayar hutang ni. Jadi adalah tanggungjawab Puan Najdiah untuk menjadi dinamik, untuk mencari cara bagaimana nak tingkatkan pendapatan Puan Najdiah. So rata-rata itu yang selalu orang tanya saya, doktor, kalau tak cukup duit macam mana nak buat pelaburan? Kalau tak cukup duit macam mana nak bayar hutang? Itu kalau tak cukup duit.
apa kata kita jadi dinamik bersama dengan kemerdekaan diri dan kemerdekaan fikiran kita dan kemerdekaan negara kita. Kita jadi seorang yang dinamik di mana kita kata, apa kata kalau saya boleh tingkatkan pendapatan saya. Cari jalan untuk tingkatkan pendapatan dengan secara ikut undang-undang dan juga ikut agama kita. Sebenarnya setiap orang ada kelebihan. Dalam diri ada kelebihan. Kita tak tahu apa lagi. Kita tengok apa yang kelebihan dalam diri kita. Mungkin kalau kita pandai memasak, kita boleh buat macam masak-masak dan kita jual ataupun buat kuih dan sebagainya. Jadi gunakan apa yang ada dalam diri. Bercakap, boleh berniaga, boleh bercakap, boleh menyanyi, boleh berlakon. Apa kalau boleh cakap? Boleh bercakap, boleh macam-macam berniaga. Berniaga apa? Macam-macam perniagaan boleh dibuat dengan bercakap. Kan? Asas untuk menjadi seorang jurujual atau perunding adalah bercakap. Semua orang boleh bercakap. Yes, sebab tu kena belajar bercakap yang betul supaya mendatangkan hasil. Nampak kat situ. Itu tips untuk saya kan? Tips. Okey, baik. Lepas tu tadi juga mungkin Puan Najdiah kata berapa banyak, kita pun tak tahu berapa banyak hutang beliau, berapa banyak juga gaji beliau. Macam yang doktor kata, kita bahagi 2. 50% kita bayar hutang, 50% kita simpan. 50% tu bukan bayar hutang, 50% tu membayar kita punya expenses lah, perbelanjaan bulanan kita termasuk hutang-hutang kita. Tapi kalau kita nak buat perang hutang, sebab apa, bila kita nak jadi independent, nak jadi orang yang stabil kewangan dia, tak boleh banyak sangat beban hutang yang tak baik. Dia ada 2 jenis hutang, ada hutang baik, ada hutang tak baik. Kan? Hutang tak baik adalah apabila pembelian tu tak mendatangkan lagi dah hasil. Contoh dia mati kat situ lah orang kata tau. Perbelanjaan kita tu. Contohnya kereta, jika tak berniaga dengan kereta tu. Alah, pergi kerja. Pergi kerja, okey, dia mendatangkan wang. Dia datang mendatangkan wang pada you. Jika you ada 2-3 kereta yang tersadai aja tak mendatangkan wang balik pada you, dia mati kat situ kita kata. Pembayaran tu tak beranak lah orang kata, tak mendatangkan hasil. Jika rumah itu jika tidak digunakan sebagai tempat untuk mendatangkan hasil kembali. Jadi kadang-kadang terpaksalah, rumah takkan nak buat jadi takkan nak sewakan bilik pula kan. Takkanlah kan. Jadi terpaksalah tanggung yang itu. Jadi itu ada 2 jenis hutang. Ada hutang bad hutang, ada hutang good hutang. So hutang yang baik adalah jika katalah contoh kita pergi pinjam 10,000 daripada bank sebab nak berniaga. Itu hutang baik. Dan apabila kita berniaga, mendatangkan pula untung. Jadi hutang tadi tu dikatakan hutang yang baik lah. Tapi kalau 10,000 pakai kredit card, pergi beli aja baju-baju yang sendiri-sendiri suka-suka hati pakai, shop sendiri aja, tak mendatangkan hasil. Jadi itu kita panggil bad hutang. Okey, doktor, bercerita tentang hutang dan sebagainya, melihat juga musim waktu ini, musim raya, dan ramai orang yang melangsungkan perkahwinan dan sebagainya. Ada yang kata macam sanggup berhutang untuk dapat perkahwinan yang mewah, yang gah, yang orang nampak macam wow, macam tu. Tetapi saya ada juga dengar kata-kata daripada beberapa orang yang lain yang katanya pinjaman peribadi itu umpama merompak masa depan. Jadi bila kita dah rompak masa depan tu dah tak merdeka lah. Betul. Pinjaman peribadi yang mendatangkan hasil kewangan balik atau tidaklah, profit kan, keuntungan. Kalau kata untuk berkahwin itu, memanglah saya tidak setuju jika kita ambil hutang peribadi. Kerana bagi saya itu adalah bad. Hutang yang tidak baik, hutang yang tak ada purpose dia lah. Kita boleh simpan aja duit dari awal, kita ada boleh planning dari awal untuk menyimpan ke arah ini. Jangan ambil hutang untuk itu. Contoh lagi adalah macam education, kita punya pelajaran kita kan, kita tak payah nak hutang-hutang. Sebab apa? Kita boleh plan dari awal. Sebab itu kita kena planning dari awal, merancang kewangan kita supaya kita ni jadi bijak, merdeka kewangan. Benda yang tak patut kita ambil hutang, jangan kita sekali-kali mengikut nafsu kita untuk berhutang dan seronok-seronok. Later kita juga terpaksa membayar semula. Betul. Jadi untuk menolong tadi Puan Najdiah, terima kasih lah. Kerana apa? Kalau kita ada hutang yang bad hutang ni, memang kita kena perangi dia sekarang. Tapi kalau macam hutang rumah, hutang kereta dah memang berskala, yang mana boleh tunggu, kita tunggu. Tapi bila kita mempunyai peluang, kita simpan wang kita dan kita laburkan supaya kita dapat bayar habis hutang-hutang yang ada ini. Okey, baik. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami waktu ini, anda sedang mendengarkan program Bijak Wang, Bijak Sana, Bijak Sini bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Dan anda boleh terus menghubungi kami 0326927939. Mungkin ingin bertanya soalan ataupun ingin berkongsi
seperti Puan Mata tadi. Siapa kata kerani tak boleh simpan duit? Siapa kata kerani tak boleh menjana keuangan, menjana apa tadi Puan? Puan pula dapat dividen lagi. 10,000 tenganga saya. Saya pula yang tenganga. Okey, baik. Macam tadi Cik Amir kata, kalau sebelum kahwin kita ada 4,000 contohnya duit. Tapi bila kahwin mungkinkah perbelanjaan itu akan meningkat? Itu Encik Amir kata. Tapi pada pendapat saya, bila kita berkahwin, kita berkongsilah sebenarnya kewangan yang kita ada. Mungkin juga pasangan itu ada kewangannya sendiri kan. Kita berkongsi, kahwin bukan kahwin semata-mata, kita berkongsi semuanya. Apa pendapat doktor? Saya rasa dia takkan ada masalah peningkatan perbelanjaan dan sebagainya. Mungkin tanggungjawab itu bertambah, tapi dari segi perbelanjaan masih sama kerana pasangan mungkin akan guna duit dia macam tu kan. Ingat tak minggu lepas kita katakan dalam hidup kita ni sebenarnya kita dah boleh tafsir dah ke depan ya. Kita dah boleh kata bajet-bajet agak-agak lah apa akan terjadi dalam hidup kita. Kalau dulu kita bersekolah, kita boleh agak lepas bersekolah kita akan bekerja. Lepas bekerja kita akan berkahwin. Lepas berkahwin kita akan beranak. Lepas beranak anak akan pergi universiti. Semua ni akan memerlukan keuangan ya. Jadi kita dah mesti pandai tafsir ke depan lah perbelanjaan yang kita akan guna. Jadi untuk ini Raifa, saya sendiri ingin mengatakan memang definitely kewangan anda akan meningkat apabila anda berkahwin. Contoh ya. Contoh dia macam ni. Okey, dulu mungkin tak ada rumah, tapi selepas berkahwin akan mempunyai sebuah rumah. Kalau rumah tak sewa pun semua orang ingin mempunyai rumah sendiri. Kita kena bajet benda ni. Kita kena tahu one day I nak ada rumah sendiri. Harta definitely kita nak. Jadi akan bertambah. Tapi kita boleh kongsi. Tengok juga rakan partner kita tu. Partner muka kita kongsi tu. saya tu macam nak kongsi sangat kan. Partner anda tu boleh bagi separuh-separuh macam anda juga ke, ataupun kurang ke, atau lebih pada anda kan. Tapi walaupun dikongsi akan ada peningkatan perbelanjaan. Okay, dulu zaman kita belum berkahwin, kita tak ada ajak orang datang rumah, orang tak ada melawat rumah. Lepas berkahwin kita akan ada kenduri-kenduri, orang akan datang rumah, kita pun pergi rumah orang. Ada banyak tahu dia punya gaya hidup tu berubah ya. Lepas kita dah berkahwin, kita mempunyai tanggungjawab. Dulu orang tak expect kita bagi duit. Sekarang lepas berkahwin, orang expect kita untuk tanggung sedikit sebanyak, adik-adik ke ibu bapa, lebih daripada zaman kita bujang. Jadi kita kena expect benda tu. Dan selepas kita berkahwin, kita kena tahu bahawasanya kita akan mempunyai cahaya mata one day, insyaAllah kan. Jadi dari situ juga akan ada peningkatan perbelanjaan. Cik Raifa, mungkin sebenarnya perlu menguruskan kewangan dengan lebih baik lah. Kalau macam sebelum kahwin nak beli beg LV ke apa ribu-ribu, tak ada masalah. Kalau dah kahwin turun sikit. Boleh. Boleh. Tapi tak bolehlah kerap-kerap. Mungkin pengurusan kewangan kerap pun boleh. Kena ada pendapatan pasif. Kena mempunyai pendapatan yang lebih supaya dapat mencarum kepada pendapatan pasif. Tapi orang kata lagi besar periuk lagi banyak kerak. Itu yang tak bijak. Okey, itu yang tak bijak. Okey, nak baca komen di Facebook. Kata Hafizullah Muhammad Jadi, pendapatan sewa adalah pendapatan pasif yang hebat, berdekah. Saya rasa macam kenal Hafiz ni tau. Dia seorang anak muda selalu mendengar rancangan bijak wang ya. Dan dia ada beberapa buah rumah sewa. Wow. Muda dah ada rumah sewa. Dia muda, baru je berkahwin. Okey, menarik. Sebenarnya Raifa, I nak betulkan tau, kalau kita nak jadi merdeka kewangan atau stabil, atau orang kata orang kaya lah in a way tak semestinya kita ni berkedekut dengan hidup kita. Try to save here and there. Tak semestinya. Yang dinamiknya adalah cuba mencari pendapatan aktif yang sekarang ni lebih daripada perbelanjaan dan penyimpanan. Itu yang sepatutnya kita fikirkan. Jangan fikir terlalu banyak untuk nak saving, takut nak beli beg, takut nak beli tu. That's not life. Betul tak? Ya. Okey, ada satu lagi yang kelakar yang saya dengar daripada rakan yang ingin mendirikan rumah tangga. Kalau sebelum ni macam boleh je beli-beli makan-makan dan sebagainya kan. Dan ada yang kata jangan kedekut untuk makan. Kan? Kita macam makan seronok makan. Jangan kedekut tapi jangan membazir. Jangan membazir lah. Maksudnya membazir tu pun tak elok juga. Tak elok sangat. Tapi dia kata macam kalau kita ajak makan kan macam sebelum ni tak jadi masalah makan di kedai. Contohnya di kedai tersebut. Macam jom makan. Tak boleh nak simpan duit nak kahwin.
Lepas tu yang paling kelakarnya mungkin jika setakat lintas dan sebagainya, ramai yang milih mungkin melalui tol smart, jalan alternatif dan sebagainya, perlu bayar tol RM2-3 mungkin. Bila tanya, kenapa tak lalu tol smart, lebih jimatkan masa tak boleh ganti, duit kita boleh cari. Tak boleh, RM2 pun berharga untuk simpanan perkahwinan. Saya rasa itu mungkin persepsi yang perlu dibetulkan sedikit. Sangat kena dibetulkan. Kerana itu persepsi limitation ataupun takut sangat benda tu tak cukup. Sebenarnya yang paling elok demi kemerdekaan, sempena kemerdekaan ini adalah merdekakan jiwa dan minda kita, bahawasanya rezeki itu Allah yang bagi, tidak ada limitation sebenarnya bagi kita. Kita minta, kita doa dengan Allah untuk dapat rezeki yang banyak dan kita usahakan untuk mendapatkan rezeki itu. Lebih baik keluar berfikir untuk mendapatkan pendapatan yang halal dan bijak daripada kita nak kedekut sempit-sempitkan hidup kita. Kerana kita boleh lakukannya. Kita boleh dapatkan pendapatan ini sebenarnya. Boleh ada cara yang tersendiri, perlu ada mungkin kalau susah-susah nak fikir apa yang kita boleh buat, terus saja jumpa Dr. Niki, melabur saja. Kan kalau susah tak perlu nak fikir nak buat lirik ke nak buat novel kan. Sebenarnya kita kena banyak belajar dan tahu apakah good things about kita ni, aset kita apa, dan gunakan aset kita itu untuk mendapat pendapatan yang baik. Okey, Kamarul Khairuddin kata boleh cadangkan nama atau jenis pelaburan yang baik. Katanya. Ya, bagus Sebab apa, daripada minggu lepas ramai orang yang masuk ke Facebook tanya saya, doktor tolong kongsikan apakah dia basic lah yang kita perlu buat. Okey, bila kita dah 50% kan duit kita tu untuk kegunaan kita untuk kehidupan kita, expenses kita, dalam tu juga kita gunakan untuk melihat apa benda kita boleh beli untuk masa hadapan. 50% lagi pelaburan masa hadapan. Okey. Now, paling penting kan Raifa kan, ramai orang tak tahu bahawasanya mereka kena beli wasiat. Ya, Cik Raifa. Tapi kita tak nak cerita wasiat sekarang. Dah tak sempat. Tapi minggu depan kita cerita pasal wasiat. Kita nak cerita sikit lah ni. Okay. Wasiat kena beli sebab apa, walaupun kita ada berapa ringgit pun dalam akaun kita, semua tu kena diwasiatkan dengan betul. Apabila kita tak ada, kita juga akan menanggung seksa dia kerana tak betul kan wasiat kita. Kedua, kita kena beli takaful. Janganlah kita reject orang-orang yang datang bercerita pasal takaful, tutup minda kita kan, kerana takaful sangat penting Ketiga adalah kita kena simpan duit ke sebelah untuk kita punya kecemasan. Kalau duit kecemasan pun tak ada, macam mana kita nak stabil? So kita kena bina duit kecemasan, iaitu 6 bulan hingga 24 bulan duit gaji kita. Simpan bagi dia sampai banyak tu untuk kecemasan sebelah. Dan kita kena juga dari sekarang, dari muda atau tak muda pun, dari sekarang hari ni kita tengok persaraan kita. Simpan duit untuk persaraan. Ini basic kena ada, dan berbagai kat luar sana ada amanah saham, ada takaful, ada simpanan berbagai. Jadi jadilah pengguna yang bijak, pelabur yang bijak. Go to the website, Bank Negara punya website. Check dulu sebelum kita letak duit kita dengan orang. Okey, baik. Itu sahaja masa kita ada untuk hari ini. Dr. Niki Syuhada dalam program Bijak Wang, Bijak Sana, Bijak Sini. Kita akan bersama lagi minggu depan, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang menghubungi kami. Terima kasih juga kepada Dr. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.